Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ini bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita teruskan PDPR kita dengan tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Tajuk sikap bertanggungjawab, itu tajuk kecilnya Kem Jati Diri. Okey. Tajuk ni kita fokuskan kepada standard kandungan 1.1, mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala standard pembelajaran iaitu 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Objektif pada hari ini ialah mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif dengan betul. Kemahiran hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 98, tajuk Kem Jati Diri. Hari ini dengan aktiviti mendengar, mentafsir dan memberikan respon. Okey, kalau sudah bersedia, buka buku teks muka surat 98, kita tengok apakah maklumat yang terdapat pada muka surat tersebut. Okey, sebelum itu kita tengok dulu stesen yang diberikan pada muka surat 98. Tajuk Kem Jati Diri, dia bagi 3 stesen, iaitu stesen 1, stesen 2 dan stesen 3. Sebelum kita pergi ke stesen, saya jelaskan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan jati diri. Jati diri ialah sifat ataupun ciri-ciri unik dan istimewa yang menjadi teras ataupun lambang kepribadian seseorang individu atau bangsa. Okey? Teras ataupun lambang, ciri-ciri unik dan istimewa yang menjadi teras atau lambang kepribadian seseorang. Okey, kita tengok stesen 1. Stesen 1 pada hari Sabtu pagi, pengisian program ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Objektif melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Okey, stesen 2 hari Sabtu petang, pengisian program pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia. Objektif melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Dan akhirnya stesen 3 iaitu hari Ahad pagi, pengisian program aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya dan simulasi budaya. Objektif melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Okey, kalau kita perhatikan ketiga-tiga stesen ataupun ketiga-tiga pengisian program itu objektifnya adalah untuk meningkatkan jati diri. Okey, kita tengok apakah dialog tu dan kita cuba mentafsir dan memberikan respon. Cikgu Zakwan. Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam kem jati diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Okey, ada stesen 1, stesen 2, stesen 3. Cikgu Zakwan tanya Afifi dia pilih yang mana? Afifi cakap, saya memilih program di stesen 3 sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan
negara. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Okey, generasi muda. Siapa generasi muda? Kamu semualah generasi muda. Kenapa program jati diri ini penting? Okey, kita tengok sekejap lagi. Seterusnya, apakah yang akan berlaku jika tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Kalau dalam seorang diri itu, jati diri tadi maksudnya ciri-ciri unik dan istimewa yang menjadi lambang kepribadian seseorang. Okey, kalau tidak ada jati diri, apa akan jadi? Apa yang akan berlaku? Okey, Kaijun, nanti Kaijun jawab sekejap lagi. Sophia, pada pandangan saya pula, okey, Sophia memberi pandangan. Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil kerana apa sebabnya? Dia kata, dia bagi pandangan kenapa mesti dari kecil. Dinesh pula memberi pandangan program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah program apa. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Pendapat. Jadi awak kena jawab, pada pendapat saya, program jati diri penting kepada generasi muda kerana apa? Okey, tengok cadangan jawapan yang saya bagi. Pada pendapat saya, program jati diri penting kepada generasi muda kerana program tersebut dapat melahirkan insan yang mempunyai semangat yang cinta akan negara. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Apakah yang akan berlaku jika tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Okey, kalau tak ada jati diri yang kukuh, apa yang akan berlaku? Okey, tengok cadangan jawapan. Jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, kita akan terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang tidak baik ataupun yang tidak sihat. Macam mana? Kalau tak ada jati diri, kita tengok internet, kita tengok budaya-budaya luar, cepat kita mudah ikut. Okey, budaya-budaya yang tidak sihat. Okey, seterusnya. Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana, kerana apa sejak kecil lagi? Kerana mereka dapat mendisiplinkan diri dan memiliki semangat cinta yang tinggi terhadap negara. Okey, saya ulang balik. Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan semangat jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana mereka dapat mendisiplinkan diri dan memiliki semangat cinta yang tinggi terhadap negara. Dan kita tengok yang terakhir sekali, Dinesh punya pandangan. Menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah, okey, program apa? Yang kat sekolah selalu buat. Agak-agak program apa? Program ceramah motivasi pun boleh meningkatkan jati diri. Program apa ni yang REMOVE. Apa REMOVE? Maksud REMOVE? Rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita tengok cadangan jawapan. Menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah kem motivasi, kem kepimpinan dan program REMOVE. Okey, itu cadangan jawapan saya. Okey. Tugasan. Tugasan hari ini tak susah, senang saja. Janji awak kena buat, kena siapkan, kena hantar. Jangan saya bagi senyap aja tidak buat, tidak hantar. Okey? Banyak kali dah saya tengok ramai yang tidak
nyiapkan. Buka sekolah nanti saya nak tengok. Okey? Tugasan dia. Salin semula jawapan dalam buku latihan. Salin semula. Salin saja. Tak payah nak fikir-fikir. Salin semula dalam buku latihan. Okey? Itu sahaja kerja hari ini. Okey? Itu saja. Jangan lupa siapkan tugasan, hantar kepada saya. Selamat belajar. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.